الله أشهد أن لا إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, mohon Ustaz untuk mulakan dengan umur kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi memberkati majlis kita pada pagi yang penuh perkataan ini, mari sama-sama kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'd. Sebelum kita mulakan majlis ini, mohon para jemaah untuk berada dalam keadaan selesa, tunjukkan mikrofon dan off kamera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya cuaca kita masih lagi dipertemukan dalam majlis ilmu ini pada pagi ini. Dan selamat datang ke majlis kerap sahabat cinta Al-Quran yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairat Ashraf Muhammad Nasir, yang merupakan pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia, yang akan membawa pengisian kuliah duha kita pada kali ini dengan topik perjalanan manusia dalam bab destinasi kedua, Alam Rahim. Sama-samalah kita ikuti bicara seterusnya daripada Ustaz sebentar saja lagi. Dan sebelum itu, seperti biasa, saya ingatkan lagi sekali para jemaah untuk mute-kan mikrofon, off-on kamera. Ini kelancaran majlis kita pada pagi ini. Dan bagi sesiapa yang untuk meneruskan kuliah kita hingga ke akhirnya, mohon untuk memberi salam dan terima kasih selepas menderita menutup majlis. Dan seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairat Ashraf. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Inun, muslimin dan muslimat, ibu-ibu ayah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, apa khabar semua ibu-ibu ayah sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan, berikan kita kekuatan untuk sama-sama kita menuntut ilmu, khususnya di pagi yang penuh keberkatan ini. Marilah sama-sama kita mengisi ruangan rohani kita dengan sedikit ilmu-ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dengan begitu banyak sekali untuk kita tuntut, insya-Allah. Baik ibu-ibu ayah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini saya bersiaran di Putrajaya. Berkebetulan ada program pagi ini. Jadi itulah kita katakan hikmah daripada kita buat online ni. Kita boleh bertemu di mana-mana sahaja. Alhamdulillah pada pagi ini saya berada di sini. Kebetulan ada program di sini bersama dengan para asatizah yang lain. Jadi sebelum program itu bermula pada pukul 9 lebih nanti, jadi sesuailah saya untuk berkongsi dengan para ibu-ibu ayah sekalian tentang perjalanan manusia, iaitu siri yang ketiga, destinasi kedua, iaitu Alam Rahim. Alam Rahim ini sinonim dengan wanita. Sinonim dengan wanita kerana semua di antara kita telah melalui Alam Rahim. Semua di antara kita ni telah berada di dalam rahim mak kita sebelum kita sampai ke dunia ini. Wajib kita berada, tak ada shortcut. Tiba-tiba kata, oh, kami tak nak masuk alam rahim, kami nak masuk alam dunia terus. Tak boleh. Kita kena masuk dulu di alam rahim ibu kita selama 9 bulan 10 hari yang normal sebelum kita masuk kepada alam dunia yang kita berada pada hari ini. 9 bulan 10 hari kita berada di alam rahim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta kita dalam keadaan yang sangat-sangat eksklusif. Eksklusif. Sebab kita hari ini kita lihat kehidupan kita. Lihat kita punya panca indera kita, lihat kita punya pendengaran kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam bentuk yang sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Manusia itu sangat hebat. Walaupun manusia sangat hebat, kita kena fikirkan bahawa Allah jadikan makhluk keseluruhannya, ada binatang, semua sekali gajah, harimau dan sebagainya itu. Manusia ni kalau ikutkan kita punya kemampuan, memang kita paling bawah sekali. Nak sudut kekuatan, kita nak dibandingkan dengan gajah. Tak lepas kita nak kekuatan kita dengan gajah. Gajah lebih besar, kuat dan sebagainya. Nak dibandingkan dengan harimau, berlari laju pun tak lepas juga. Tapi kita ni eksklusif disebabkan penciptaan kita
Kita diberikan akal untuk kita berfikir. Akal Allah bagi pada kita ni untuk kita berfikir. Maka dengan akal tersebutlah kita dapat buat apa-apa yang sepatutnya kita buat dan kita dapat menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Maka penciptaan manusia ni bukan sekadar manusia itu dijadikan daripada bermula alam roh ketika dahulu, kemudian masuk ke alam janin, iaitu alam rahim, dikeluarkan menjadi manusia yang kita dapat lihat pada hari ini. Kita dapat lihat pada hari ini. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang mana kita selalu baca dalam ayat ini, dalam surah Az-Zumar ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalaqakum min nafsin wahidah, thumma ja'ala minha zawjaha, wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات الثلاث ذلكم الله ربكم له ملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Maksudnya, dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya isteri dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dari perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tiada Tuhan selain dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Itu menggambarkan kepada kita dijadikan daripada mana? Fi butuni ummahatikum, daripada perut ibu. Daripada alam roh, kita masuk ke dalam perut ibu kita. Melalui benih daripada ayah kita dan ibu kita, maka dicantumkan dalam perut ibu kita. Tempoh 9 bulan 10 hari. Itu tempoh yang normal lah. Walaupun ada mereka yang mana lahir lebih awal. 6 bulan dah keluar, 7 bulan dah keluar. Ada yang 9 bulan, 10 hari. Ada yang lebih daripada itu. Dekat nak masuk 10 bulan pun ada. Itu adalah rezeki masing-masing lah. Alhamdulillah, kita berada di alam dunia pada hari ini. Alam dunia pada hari ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Wa qad khalaqakum atwara." Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Kita diciptakan dalam beberapa tingkat kejadian. Sebab itulah saya nak kongsi dengan satu kisah, iaitu Syekh Zindani pernah bertemu dengan seorang profesor dari Amerika Syarikat. Profesor tersebut bernama Profesor Marshall daripada US. Dia salah seorang ilmu terkemuka lah. Ilmu terkemuka. Dan kami berkata kepadanya, Al-Quran menyebut bahawa manusia diciptakan dalam beberapa tahap. Iaitu Syekh Zindani bagi tahu kepada profesor itu, manusia ini diciptakan dalam beberapa tahap. Okay? Saat mendengar itu, dia langsung terkejut. Profesor terkejut. Macam mana kamu tahu? Ini projek aku. Aku buat kajian dan aku tahu bahawa itu memang kejadian manusia dalam beberapa tahap. Tapi bagaimana kamu lebih tahu lebih pada aku? Profesor, dia buat kajian, dia baru dapat dia punya teori bahawa manusia diciptakan daripada benih, sperma dan ovum, jadinya janin, jadinya bla 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 bla, sampailah sempurnanya manusia. Tiba-tiba datang Syekh ni, orang biasa, tiba-tiba dia katakan manusia dijadikan dalam beberapa tahap. Maka dia terkejut. Kemudian Syekh Zindani bagi tahu, kitab yang memberitahu kami bahawa manusia diciptakan dalam beberapa tahap. Kitab. Jadi terkejut. Kitab mana? Kitab mana? Profesor tu kembali duduk dan berkata, setelah merenung beberapa saat daripada ayat tadi, maka pertama sekali dia beranggapan. Ada 3 anggapan dia bagi tahu. Pertama sekali dia kata, mungkin Nabi Muhammad SAW memiliki mikroskop yang besar. Mungkin Nabi Muhammad ada mikroskop yang besar yang boleh mempelajari ilmu ini dan dia boleh tahu bahawa itulah penciptaan manusia. Maksudnya Nabi dia bagi tahu bahawa mungkin Nabi boleh nampak dalam rahim tu macam mana proses pembentukan manusia yang boleh kita lihat pada hari ini. Kan orang dah buat grafik pada hari ni kan. Grafik macam-macam daripada benih itu sperma berlari, kemudian pergi ke ovum dan ada penempelan dan sebagainya, ada pemelahasan dan sebagainya, jadinya segumpal darah, daging, tulang dan sebagainya. Itu yang digambarkan. Jadi profesor itu macam terkejut. Mungkin dia kata, dia punya teori dia mungkinlah bagi Nabi SAW ada mikroskop besar. Itu pandangan pertama. Kemudian, pandangan kedua dia kata,
Itu mungkin kebetulan saja. Oh kebetulan. Dia kata mungkin kebetulan je Nabi SAW bagi tahu. Kebetulan dengan teori yang dapat kebetulan. Dan yang ketiga dia bagi tahu dia adalah utusan Allah. Nabi SAW utusan Allah. Bila mana dikatakan utusan Allah, maka betul lah apa yang berlaku. Maka betul apa yang berlaku. Jadi, bila mana difahamkan dengan begitu, maka dia pun berpandangan ambil yang ketiga. Ambil pandangan yang ketiga. Kami berkata untuk hipotesis pertama bahawa baginda Nabi SAW memiliki mikroskop, alat yang semacam itu, bahawa keadaan pada ketika itu tidak memberikan gambaran bahawa memang tak ada. Tak ada bahawa pakai mikroskop besar begitu, tak ada. Jadi yang kedua, bukan kebetulan. Sebab baginda Nabi SAW merupakan utusan Allah. Maka yang ketiga diambil. Baginda Nabi SAW adalah utusan Allah. Jadi, daripada itu, orang-orang profesor-profesor ahli sarjana bila mana dibuat sesuatu, dia kata kajian itu bertepatan dengan mereka. Dan bila dibuktikan dengan dalil daripada Quran, mereka sedar bahawa sebenarnya Quran telah jelaskan kepada kita bahawa dah ada step-step bagaimana penciptaan manusia. Ya, sebab tu hari ini anak-anak kita di sekolah telah belajar penciptaan manusia. Dan belajar daripada bagaimana benih lelaki bertemu dengan benih perempuan, adanya jadi gumpalan darah, jadi ketulan daging, diselaputi dengan tulang, kemudian jadinya anggota-anggota masuk 4 bulan ditiupkan roh dan sebagainya, maka itu nak digambarkan kepada kita hari ini. Dan kita juga kena tahu. Anak-anak kita belajar dan kita juga kena tahu perkara-perkara yang sama. Sebab bila mana kita tahu perkara yang sama, dia akan beri kesan kepada kita. Tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian, kalau kita nak dapatkan lebih kata maklumat yang menarik perhatian kita, kalaulah kita ada kenalan, ada doktor-doktor bahagian pembedahan, ada doktor-doktor yang mana dia bekerja bahagian UNG, bahagian buat bersalin dan sebagainya, mungkin boleh berjumpa dengan dia. Dia ada story-story yang banyak tentang bagaimana manusia dijadikan, bagaimana proses kelahiran, proses mengandung dan sebagainya itu. Banyak cerita yang menarik. Sebab adik saya seorang doktor bahagian ONG, perempuan. Jadi di situ banyak kita kata kes-kes ataupun cerita-cerita lah berkaitan dengan wanita-wanita bila mana ada yang sarat tengah nak bersalin, ada yang kelakuan begitu, ada kelakuan begini, macam-macam PL. Jadi kita boleh nampak bahawa bila mana manusia ni nak dilahirkan, bukan sebagaimana kita lihat, dah bersalin. Dengan orang tu dah bersalin, jiran kita dah bersalin. Tak semudah itu. Ibu-ibu dah mengalaminya, dah mengetahui ada keperitan bersalin, ada yang bersalin secara normal. Alhamdulillah, mudah saja tengok, dah bersalin dah. Ada yang sedikit rumit, ada yang kena pakai kata vakum, ada kena operation. Itu semua adalah bagaimana manusia dilahirkan ke atas dunia yang seterusnya masuk kepada alam dunia. Baik, ibu-ibu ayah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di tempat yang kukuh, iaitu dalam rahim ibu kita. Bagaimana permulaan itu? Permulaan itu kita dijadikan daripada tanah dan kita akan kembali kepada tanah. Kita ni, daripada tanah kita ni. Lepas itulah ada kulit kita, di antara kita ada kulit yang merah, ada kulit yang putih, ada kulit yang macam ala-ala macam tanah Felda sikit, merah-merah putih itu kan. Ada yang gelap. Semua itu di antara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita. Berbeza-beza kita punya warna-warna tu, warna-warna kulit dan sebagainya. Sebab kita daripada tanah dan kita akan kembali kepada tanah. Maka bila mana kita ni melihat orang dikebumikan, di situlah tempat kita akan kembali. Di tanah tu jugalah kita akan kembali. Daripada tanah kita jadikan dan kepada tanah kita akan dikembalikan. Maka bila mana kita lihat kepada pembentukan kita sebagai manusia, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Abasa ayat 17 hingga 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Maksudnya, binasalah manusia. Alangkah amat sangat kekafirannya dari apakah Allah menciptakannya. Dari setitis air mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.
Siapakah yang bagi tahu kita ni? Baginda Nabi SAW telah bagi tahu kita 1400 tahun dah. Dan semalam kita telah sambut awal Muharram, tahun baru 1444 Hijrah. Ini tahun baru yang kita perlu untuk kita sematkan diri kita. Kerana kita ni jarang-jarang kita dengar. Jarang-jarang kita dengar. Supaya jarang kita dengar. Sebab kita ni kadang-kadang tahun Masihi kita ingat. Tapi bila masuk tahun Hijri, Allah nak ingat susah. Ini tahun bila dah? Oh lupa ni 1000 tak ingat. Tapi ke tahun Masihi, oh ni 2022 kita ingat. Tahun Hijri, kita lupa. Ya kita ingat apa? Bila tarikh nak puasa, bila tarikh nak raya. Itu kita ingat lah. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu kita seimbangkan. Khususnya tarikh Hijri itu. Kita kena ingat. Ni kalau tanya hari ni, lahir tarikh Hijri bila ni? Semua diam ni. Saya pun tak ingat dah tarikh saya lahir bila dalam Hijri. Sebab kita tak ambil peluang untuk kita memahami bahawa bila tarikh sebenar dalam Hijri kita. Sebab tu bila mana Baginda Nabi SAW telah wafat 1400 tahun dahulu, maka perlu untuk kita faham bahawa itulah konsep kehidupan kita. Konsep kehidupan kita yang telah Baginda Nabi SAW telah jelaskan kepada kita secara jelasnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Maksudnya dan bahawasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan lelaki dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Maka bila mana digambarkan di sini bahawa memanglah di antara orang lelaki dan perempuan itulah yang akan menjadikan gabungan yang khusus dan akan menciptakan manusia. Lelaki dan perempuan itu. Kalau kata boleh lelaki-lelaki kahwin dapat anak, tak boleh, impossible. Kan ada hari ni kan puak-puak LGBT, gay, lesbian dan sebagainya. Mereka kahwin di antara mereka dan akhirnya dapat anak. Itu tak logik. Itu tak logik. Itu memang di luar daripada sifat asal manusia, fitrah manusia. Nak dapatkan anak, kena lelaki dan perempuan. Tak boleh lelaki sama lelaki. Hatta walaupun mereka itu buat pembedahan. The actual, the real body adalah lelaki. Di dalam. Walaupun di luar telah diubah menjadi wanita. Dia tak boleh. Dia kena juga jadi seorang lelaki yang tulen dan seorang wanita yang tulen untuk mendapatkan zurat. Itu confirm. Tak boleh. Tiba-tiba ada orang declare, boleh aku ada anak. Tak boleh. Dia tak akan menjadi. Dia tak akan menjadi. Itu adalah hakikat yang perlu kita faham. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Allah telah menjadikan kamu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Daripada lelaki dan perempuan. Tak ada daripada laki-laki, tak ada. Laki-laki dan perempuan, dua-dua. Tak ada tengah-tengah. Walaupun adalah istilah kita katakan dia ni khunsa. Khunsa tersebut pun ada dia punya dominan ke arah mana. Mungkin dominan ke arah lelaki, ada dominan ke arah perempuan. Sebab tu kita lihat kadang-kadang ada yang orang khunsa, tapi dia ni perempuan, tapi ada janggut, ada misai-misai sikit. Itu dia adalah wanita tetapi dia dominan ke arah lelaki. Okay? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan dijadikan berbangsa-bangsa dan berpuak-puak. Lita'arafu, betulnya apa? Lita'arafu, untuk kita saling kenal, mengenali antara satu sama lain. Alhamdulillah tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian, kita sempat berjumpa walaupun dalam talian. Mungkin kalau kita bertemu di luar sana tu mohon tegur-tegur lah. Saya ni kan, saya tak sempat nak tengok semua. Kan kamera tutup semua, tak nampak. Jadi kalau kebetulan berjumpa di mana-mana, bolehlah kita sama-sama bertegur. Kerana kita ni, Allah bagi tahu li ta'arafu, untuk saling kenal mengenali antara satu sama lain. Walaupun dalam keadaan yang kita dalam talian ini, kita boleh kenal di antara satu sama lain. InsyaAllah dia akan merapatkan hubungan kita sesama manusia. InsyaAllah. Baik. Kemudian bila mana kita melihat kepada pembentukan janin dalam kandungan. Pembentukan janin dalam Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Sebab tu saya nak lilitkan semua dengan Quran. Sebab teori, kalau kita lihat teori banyak. Teori Aristotle ada. Aristotle ni bila mana dia buat teori tentang pembentukan manusia ni, banyaklah cerita dia. Dia ada spermatoza dan sebagainya, adanya. Macam-macam lah dia punya cerita dia tu. Jadi kita nak ambil dalam Quran terus. Sebab kita kata sahabat pencipta Al-Quran. Jadi apa-apa sumber, kita rujuk pada Al-Quran terlebih dahulu. Baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat kedua, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Allah kata apa? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur. Yang kami hendak mengujinya dengan perintah larangan. Kan itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ciptakan daripada setitis air mani dan akhirnya air mani itulah yang akan bercampur dan dengan perintah itulah mereka akan mendengar dan akan melihat. Kita alhamdulillah kita dapat mendengar, kita dapat melihat dengan sempurna. Melihat sempurna, kita bangun pagi tadi, kita buka mata, alhamdulillah dapat celik pagi ni. Alhamdulillah. Kita bangun-bangun pagi, ada orang panggil. Ibu, ayah panggil, oh ada. Pendengaran kita masih elok. Alhamdulillah. Itu satu nikmat yang besar bagi kita. Tiba-tiba kita bangun, tak boleh mendengar. Orang panggil-panggil tak dengar. Nampak macam bahasa isyarat je. Macam mana keadaan kita? Ataupun tiba-tiba nak buka mata tak nampak. Buka mata tapi kabur. Gelap je. Macam mana keadaan kita? Itulah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini dalam keadaan dalam rahim tak nampak. Bila kita keluar ini kita boleh buka mata dan kita boleh celik. Dan amazingly, ajaibnya kita pada hari ini, dahulunya kalau kita lihat baby yang mau lahir makan masa sebulan, 2 bulan baru dia buka mata. Dulu. Hari ini lahir pada pukul 11 contohnya, 11 minit dia buka mata dah. Buka mata dah. Sebab apa? Mungkin salah satunya merujuk kepada sabda baginda Nabi SAW, "La taqumus sa'atu hatta yataqarraba zaman." Tak akan berlakunya kiamat sehingga masa saling berdekatan. Bila masa saling berdekatan itu, cepatnya tengok. Daripada baby itu, daripada 2 minggu buka mata ni, sehari buka mata lah. Menggambarkan itulah kita ni berada di akhir zaman. Baik tuan-tuan dan puan-puan minta Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita rujuk berkaitan dengan teori-teori khususnya dalam pembentukan janin ni banyaklah. Banyak, tapi kita nak lihat kepada perkara-perkara yang lebih mudah untuk kita faham. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ayat 7 hingga 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Surah Sajadah yang selalu kita dengar pada hari Jumaat tu. Lima baca surah Sajadah kan. Okey. Baik. Yang menggambarkan sini, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Yang memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kita ni tuan-tuan, dijadikan daripada air mani yang hina. Maksud hina macam mana? Hina kita ni digambarkan kalau jatuh ke tanah, ayam tak patut itik, tak sudu. Air mani, walaupun air mani jenis suci, air mani suci, dia tidak menjadi macam najis bagaimana air mazi dan sebagainya. Air suci. Tapi ada tak orang nak minum air mani? Tak ada. Tak ada. Realiti begitulah kalau tengok asatizah kita bagi kuliah ke, bagi ceramah ke, memang air mani itu suci. Suci, tetapi tak ada orang pun nak minum air mani itu. Sebab dia menggambarkan kehinaan. Sebab apa kehinaan? Nak menggambarkan manusia atas dunia ini, hinanya kamu atas dunia ini. Jangan kamu rasa bongkak sangat, rasa macam hebat sangat dengan rezeki Allah bagi, dengan kuasa Allah bagi. Jangan kamu rasa begitu. Dan sebab ini ramai mereka di luar sana, Allah bagi sedikit nikmat, dah sombong dah. Atas nikmat dunia. Bagi nikmat dunia sikit dah rasa sombong. Okay, Allah bagi sikit harta kepada kita dah sombong dah. Allah bagi sikit pangkat kepada kita dah sombong nak. Itu benda-benda yang tak boleh kita laksanakan. Tak boleh kita buat. Sebab itulah bila mana kita renung balik penciptaan kita ni, daripada air yang hina. Daripada air hina kita jadikan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala keadaan yang begitu. Maka digambarkan di sini bahawa janganlah sekali kita rasa kita dah hebat. Sombong dengan apa yang Allah bagi pada kita. Dan mudah-mudahan apa sahaja kita buat itu, bersandarlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Tariq. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq." Maksudnya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Kita kena lihat. Renung, aku diciptakan daripada apa ni? Renung kan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Daripada benih lelaki dipancar ke dalam rahim perempuan, maka di situlah bermulanya alam rahim itu. Alam itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga dalam
surah An-Nahl ayat keempat, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Dicipta dari mani, tiba-tiba dah besar. Dah keluar pada alam dunia, maka dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba jadi lain. Kenapa? Sebab manusia. Manusia dia pelupa. Manusia jenis pelupa. Maka itu antara benda yang perlu kita lihat, bahawa bila mana manusia ni dilahirkan cantiklah. Tapi bila mana dia diberi akal fikiran untuk berfikir, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Abasa, surah Abasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Maksudnya binasalah manusia alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setitis air mani, Allah menciptakan lalu menentukannya. Allah ciptakan air mani itu dan menentukan bagaimanakah qada dan qadarnya. Nah, kita atas dunia ni, alhamdulillah, kita dipertemukan dalam program begini. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, ada rahmat yang besar Allah bagi pada kita. Allah bagi pada kita. Kerana, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa sekalian, kehidupan kita pada hari ini, kita memerlukan pengisian. Kita memerlukan tazkirah. Kita memerlukan peringatan sentiasa. Sebab kalau tak ada orang yang bagi peringatan, maka kita akan lalai. Itu pasti. Maka untuk pastikan kehidupan kita pada hari ini, iaitu nikmatnya hidup ini, maka perlunya kita faham bahawa Allah jadikan kita nikmat yang cukup-cukup besar untuk kita renungkan pada hari ini. Surah Abasa tadi, iaitu ayat 17 hingga ayat 19. Surah Abasa ayat 17 hingga ayat 19. Kemudian dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu khalaqadz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Surah An-Najm ayat 45 hingga ayat 46. Dan bahawasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan lelaki dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Itu bagaimana penciptaan manusia daripada setitis air mani dahulu. Kemudian baru jadi janin. Baru jadi janin. Okay. Kemudian bila dah jadi janin itu nak jadi apa pula? Jadilah segumpal darah. Baru janin tadi. Air mani jadi janin. Kemudian jadi segumpal darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14, "Summa khalaqnal nutfata 'alaqah." Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Daripada air mani tadi itu bercampur air mani lelaki dan perempuan, kemudian dia menempel di dinding rahim, kemudian dia jadi segumpal darah. Jadi segumpal darah. Okey. Bila jadi segumpal darah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam surah Al-Qiyamah ayat 37 hingga 39, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Bukankah dia dahulu setitis air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian air mani itu menjadi segumpal darah. Jadi darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikannya daripada sepasang laki-laki dan perempuan. Akhirnya jadi laki atau perempuan. Ada rezeki Allah bagi, jadi dua-dua kembar laki-laki dan perempuan. Ada kembar laki-laki, ada kembar perempuan-perempuan. Itu rezeki Allah bagi masing-masing. Baik. Jadi bila mana kita rujuk pada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq pun bagi tahu perkara yang sama, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menjadikan manusia daripada segumpal darah. Kita ni daripada darah. Tadi daripada tanah. Tanah itu dijadikan untuk keseluruhan. Tapi permulaan untuk manusia tu sebelum jadi manusia yang kita lihat warna macam ni hari ni, dia adanya prosesnya daripada air mani kemudian bertukar menjadi segumpal darah. Segumpal darah. Lepas jadi darah jadi apa? Lepas jadi darah jadi al-mudghah. Apa itu mudghah? Menjadi segumpal daging. Tadi daripada nutfah. Mula jadi daripada air mani. Kemudian darah. Kemudian jadi mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Segumpal daging. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'minun juga. فَخَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Iaitu lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Daripada darah jadi daging. Daging. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-5 Allah bagi tahu, Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'th
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. Ini ayat suratul Hajj ayat kelima. Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada tanah, kemudian dari setitis air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Itu penciptaan kita lah. Penciptaan kita. Sebab itulah bila mana hari ini teknologi yang hebat boleh menentukan, kita katakan, zuriat lah, lelaki dan perempuan dalam kandungan kan. Dulu tak boleh. Ini boleh. Walaupun kita boleh lihat, ini kita tahu dia punya fakta. Walaupun kita boleh lihat status janin tu, laki-laki perempuan, belum tentu apa yang kita lihat itu sama dengan apa yang kita digambarkan. Contoh katakan, okey, scan nampak ini lelaki. Keluar perempuan, kita maaf pada doktor tu. Kata doktor kata lelaki, keluar perempuan, kami dah beli baju dah. Sebab alam rahim itu adalah alam ghaib yang Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Berkemungkinan sama ataupun tidak, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jadi begitu. Pergi scan, adalah ada scan apa 3D ke HD ke apa ke, tak wallahu alam lah. Scan nampak lelaki, tiba-tiba keluar perempuan. Macam mana? Sebab itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis fasa mudghah, kemudian baru fasa tulang. Fasa tulang. Fasa tulang, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surah Al-Mu'minun tadi, iaitu فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Daripada segumpal daging tadi itu, darah jadi daging. Kemudian jadi tulang. Dan tulang itu dibungkus dengan daging. Jadi kita itulah. Kan? Daripada air mani, kemudian jadinya darah, segumpal darah, kemudian jadi daging, jadi tulang, dan tulang itu diliputi dengan daging tadi. Itu punya proses dia lah. Proses dia. Baik. Kemudian bila mana kita rujuk di sini, bila dah ada pembentukan, dah ada tulang dan diliputi tulang itu dengan daging, maka bermula pembentukan otot. Pembentukan otot. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَقَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Bila bungkus daging itu, maka di situ ada ototnya. Ada otot-otot yang menjadikan kekuatan kepada body kita ni. Badan kita ni ada daging, tapi ada otot-otot yang akan memperkuatkan kita punya pergerakan kita. Otot kaki, otot tangan dan sebagainya nak makan. Jadi ada otot-otot, ada fungsi-fungsi tersendiri. Bila mana kita melihat kejadian kita ni, Allah telah jadikan kejadian kita ni yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat rumit. Kalau tuan-tuan ada masa lah, ada peluang, bolehlah. Tapi ini dia melibatkan kekuatan kita juga, keberanian. Boleh pergi bilik anatomi. Sebagai contoh, bilik anatomi ni bilik tempat bagaimana pelajar-pelajar perubatan buat penyelidikan. Bilik awet mayat. Bilik ini dia akan menyediakan mayat yang diawet. Mayat biasa, mayat bukan Islam lah, yang diawet sepanjang-panjangnya. Ada mayat janin ada, mayat baby ada, mayat yang dah berumur ada dan sebagainya. Akan diletakkan di atas meja dalam balang dan sebagainya untuk dipertontonkan, untuk dibuat kajian. Maka bila mana kita lihat itu, tengok lapisan otak saja. Lapisan otak kita ni berlapis-lapis ni. Bukan ni nipis, berlapis-lapis lapisan otak ni. Untuk melindungi kepala kita ni. Otak kita ni. Kepala kita ni, tu purung kelapa ni berlapis-lapis. Kemudian ada selaput otak dan sebagainya untuk melindungi otak kita ni. Mata kita dan sebagainya. Ada fungsi-fungsi sendiri. Boleh dibuka tangan. Tangan tu sebab saya pernah pergi dekat USM Kelantan dahulu. Di tempat bilik anatomi dia. Jadi membuka contoh bahagian tangan kita. Buka bahagian tangan ni diangkat. Ni kulit pertama, lapisan kulit kedua, lapisan kulit ketiga. Sangat-sangat menarik. Tapi dia bukan kekuatan dari kita lah. Kalau tak berani tak boleh. Saya pernah itu buat berani sebenarnya. Buat berani ya. Okay? Jadi Alhamdulillah Allah bagi keberanian sikit untuk melihat
proses bagaimana itulah manusia dijadikan. Sangat-sangat rumit. Sangat-sangat rumit. Tu tak kira urat lagi tu. Ada satu part tu dia urat tu dia warna-warnakan. Warna tu urat ni, warna ni urat ni. Jadi kita nampak beza-beza. Urat-urat itu untuk buat kajian. Kalau di sini hospital pengajar di saya rasa di Serdang untuk UPM pun ada. Di USIM sendiri pun di tempat saya pun ada. Di fakulti perubatan ada bilik anatomi. Bilik mana ada tempat mayat-mayat yang letak di situ untuk dibuat kajian. Jadi bila mana kita merenung kepada perkara itu, Allah Akbar banyaknya. Allah jadikan kita ni nikmat yang cukup besar. Maka kita renungkanlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan kita itu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dah selesai semua sekali, ada otak semua sekali, maka bermula fasa penyempurnaan kehidupan. Dah selesai semua sekali, nak sempurna ni. Nak sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surah Al-Imran ayat ke-6, Allah bagi tahu, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okay. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-6, "Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulmatis thalath." Okay, macam tadilah. Dia menjadikan kamu dan perut ibu kamu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Okay. Ni sempurna dah. Ni nak menjadikan sempurnanya kita ni. Daripada kita lihat di situlah mulanya timbul membran amnion, iaitu ketumban dah ada. Kemudian adanya membran chorion. Ini di saintifik sikit lah. Iaitu lapisan-lapisan yang mana air ketumban dan sebagainya. Yang mana nak melindungi kandungan tu. Melindungi kandungan tu. Sebab itulah bila mana kita ibu-ibu melahirkan anak tu kan. Bila melahirkan adanya air ketumban, pecah dan sebagainya. Itulah yang mana melindungi kandungan itu daripada hentakan dan sebagainya. Daripada contohlah ada jatuh dan sebagainya. Dalam kandungan itu okey, tak ada masalah. Ada pelindungan dia. Ada pelindungannya. Baik. Kemudian dah selesai semua sekali tu, roh dah dimasukkan dalam tempoh 4 bulan ke atas, maka dah masanya untuk manusia itu bersalin. Dah tiba dah masa untuk manusia itu bersalin. Masa persalinan. Masa bersalin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-5, "Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma." Dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Waktu ditentukan nak bersalin bila? Waktu yang ditentukan nak bersalin bila? 9 bulan 10 hari keluar. Okay. 7 bulan dah keluar. 8 bulan keluar. Itu adalah rezeki yang Allah telah tetapkan kepada setiap manusia. Maka bila mana keluarnya manusia ni, kita kena ingat satu benda. Iaitu ada di kalangan manusia-manusia ni bila mana dia ni rasa terlampau tak sabar. Terlampau sakit sangat. Maka dia mula memporak-perandakan dia punya fikiran dia. Yang tadi surah Al-Hajj, ya puan. "Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma." Surah Al-Hajj ayat 5. Dia porak-perandakan diri dia. Macam porak-perandakan diri dia? Ketika nak bersalin itulah, ibu-ibu sekalian, banyak-banyaklah berselawat, banyak-banyaklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah adik saya sampaikanlah, dia jaga buat bersalin ni lama cukup lama. Dia beritahu kadang-kadang keluar daripada mulut-mulut mereka ni sesuatu yang kita malu untuk dengarnya. Malu untuk mendengarnya. Sebagai contoh. Perkataan gila, perkataan sakit, sangat babi, gila, bodoh, Allahu Akbar. Benda-benda yang kita tak sanggup dengar. Kadang-kadang, doktor dah habis dah nasihat dan sabar puan, sabar, banyak mengucap. Apa mengucap-mengucap, aku sakit lah. Dia macam dah hilang akal. Sebab sakitnya nak bersalin. Tapi ketika inilah, sebab itulah bila tempoh fasa kita ni daripada fasa tengah mengandung, sebab tu diajarkan dengan surah-surah untuk bacaan surah-surah lazim dan sebagainya, supaya dan bersalin itu keadaan yang tenang, ingat Allah dan sebagainya. Kalau tidak macam tu jadi, yang banyak benda perkara-perkara, sebutan-sebutan yang tak sepatutnya keluar daripada mulut, keluar. Sebabkan ketidaksanggupan untuk menahan kesakitan itu. Allah nak uji kesakitan dan Allah nak bagi ajaran besar kepada para ibu. Tetapi tak sanggup, keluarlah ayat-ayat yang tak sepatutnya dikeluarkan. Baik. Kemudian dalam surah Al-Mursalat ayat 21 hingga 23. Surah Al-Mursalat ayat 21 hingga 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum
faqadarna fa ni'mal qadirun. Maksudnya kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kukuh dalam rahim sampai waktu ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Allah tetapkan dalam rahim ibu itu tempat yang selamat. Tempat yang selamat dalam rahim ibu tu. Jadi bila mana kita melihat kepada penciptaan manusia itu, tempat yang kita duduk sebelum ni memang itu tempat dia. Kita katakan coach lah paling sedap lah kalau kereta ni kita katakan kasih untuk anak tu paling mahal. Itulah yang paling mahal yang ada dalam rahim ibu kita. Ya, ibu kita ni berjalan perlahan nak menjaga takut adanya gegar dan sebagainya, nak jaga kita ni. Bila naik atas dunia, dialah menjadi orang yang mendahaka pada ibu dan ibu dan ayah mereka. Jadi itu benda yang kita sangat-sangat sedih lah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, iaitu baginda Nabi bagi tahu, wa anta lil amatu rabbataha la taqumu as-sa'atu hatta wa anta lil amatu rabbataha, yang menggambarkan bahawa apabila ibu menjadi orang gaji kepada tuannya, apabila ibu tu jadi orang gaji, akhir zaman hari ni ibu-ibu di luar sana tu ramai yang jadi orang gaji kepada anak sendiri. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tak adalah dalam grup kita ni. Apa contohnya? Keadaan hari ni ekonomi tak stabil. Kos hidup yang tinggi. Jadi nak hantar anak ke rumah pengasuh dan sebagainya tak mampu. Panggil ibu, tolong duduk rumah kami ibu. Tolong jaga anak kami. Nanti bulan-bulan kami bagilah sedikit upah. Dapat ibu kata, tak apalah, boleh. Itu sebenarnya kita menjadikan ibu kita orang gaji. Seorang naluri ibu dia tak akan buat. Tak akan jaga saja-saja. Dia akan jaga, dia akan belai, dia akan basuh kain, dia akan kembali rumah. Upama kerja orang gaji. Maka bila mana kita bayar pada ibu kita tu, upama kita bayar kepada orang gaji. Maka itu tak dibenarkan. Janganlah buat begitu pada ibu kita dan sebagainya. Tragis kita. Saya bila mana mendengar keadaan itu sangat-sangat sedih lah. Sebab kehidupan kita hari ini janganlah ada perkara begitu. Sebab kalau kita letakkan satu perkara bahawa ibu kita ni boleh menjaga, kita letak menjaga saja, dan bila menjaga itu jaga semua sekali, maka kita telah meletakkan martabat ibu kita paling rendah di bawah kita. Jangan berlaku pada kita semualah. Mudah-mudahan tak adalah berlaku pada kita, insya-Allah. Itulah antara benda yang sangat-sangat memberi kesan kepada kehidupan seorang ibu. Dia jaga betul-betul daripada zaman kecil, mengandung dan sebagainya, sampai satu ketika terpaksa jadi orang gaji kepada anak sendiri. Sebab apa? Sebab keadaan yang tidak mengajar. Itu kena tengok betul-betul. Nasihatlah anak kata, emak tak larat dah, jaga cucu-cucu ni, umur dah banyak, jantan pengasuh lah. Kita boleh berdiskusi supaya mudah untuk kita uruskan kehidupan kita pada masa akan datang, insya-Allah. Baik. Bila dah bersalin semua sekali, alhamdulillah, maka manusia telah masuk ke alam yang baru, alam ketiga, iaitu alam dunia. Alam dunia yang mana kita akan mula diuji dengan banyak perkara-perkara pada fasa ini. Banyak perkara kita akan diuji lah. Fasa yang mana Allah akan menentukan kehidupan kita, bermulanya kehidupan yang mana akan menentukan laluan kita ke arah mana. Syurga ke neraka. Itu yang akan dimulakan di atas dunia nanti. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, itu hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Di surah Al-Insan ayat 1 dan 2. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedangkan dia sungguhnya itu belum merupakan suatu yang dapat disebut. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setiap mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan untuk mengujinya. Maka tadi dah siap semua daripada air mani sampailah selesai manusia diciptakan. Untuk apa? Untuk mengujinya. Untuk menguji manusia tersebut, adakah manusia betul-betul memanfaatkan masa berada atas dunia atau tidak. Untuk menguji dia di mana? Di atas dunia. Dia tak boleh nak uji di alam roh. Dia kena uji di atas dunia. Jadi itu antara perkara-perkara yang merujuk kepada bagaimana manusia berada di alam rahim dan akhirnya manusia akan masuk kepada alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Alam dunia. Ini kalau kita nak bahaskan tentang alam rahim ini panjang pembahasannya. Kalau tuan-tuan boleh dapatkan buku daripada Yusuf Ahmad Al-Hajj, iaitu buku yang sangat menarik bila mana dia bahaskan tentang mukjizat Al-Quran yang mana tak terbantah itu. Salah satunya melibatkan penciptaan manusia. Memang kita akan dapat banyak teori-teori, fakta-fakta yang sangat-sangat menarik. Buku Yusuf Al-Hajj Ahmad, iaitu mukjizat Al-Quran yang tidak terbantah.
Itu sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama lihatlah, sama-sama kita merenungkan bagaimana penciptaan kita ni yang mana sangat-sangat rumit, yang kita kena bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat mata kita bagaimana, kita dengar telinga, kita hidung boleh bau, lidah boleh rasa. Itu satu-satu benda yang sangat-sangat nikmat yang sangat-sangat besar Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sedikit manfaat daripada perkongsian ini dapat kita sebar-sebarkan kepada yang lain, dan insya-Allah daripada perkongsian ini kita dapat diberikan peluang untuk kita mengenali diri kita sendiri, mengenali susuk tubuh kita, kita pandang kita jari kita ada berapa, kita pandang mata kita macam mana, kita tengok cermin, telinga kita macam mana, rambut kita macam mana. Itu salah satu benda yang perlu untuk kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam, mohon maaf sekali ada kurangan daripada diri saya sendiri. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada poin. Baik, Ustaz, kita buka soalan kepada jemaah jika ada sebarang persoalan. Saya ada soalan, Puan Moderator, pada Ustaz. Ya. Mungkin soalan ni dah ada orang tanya tapi saya tak tahu, jadi saya tanyalah. Macam mana dengan surrogate mother, maknanya rahim tumpangan, benih daripada ibu bapa asal yang sah bernikah, tapi ibu tu tak boleh nak kandung anak sampai full term. Jadi dia guna surrogate mother, boleh tak Ustaz? Okey, bab ni saya rasa saya tak boleh jawab sebab macam dia ada khilaf sedikit. Tapi pandangan saya rasa tak boleh, tak silap saya, sebab dia dah di tak boleh. Saya tak mampu. Saya tak yakin nak jawab. Takut salah. Maaf. Saya ada jawapan dari saya, tapi saya nak jawab kat sini saya tak yakin. Takut tersalah bagi fakta kan. Mohon maaf. Okey, tak apa Ustaz. Yang kedua ni bukan soalan tapi saya punya observation lah, perhatian saya. Sebab saya tak ada anak dan umur saya 61 tahun. Suami pun dah tak ada. Jadi saya cuba nak keep up to date dengan apa dan buat sendiri. Saya perhati kat sahabat-sahabat yang ada anak, mereka serah otak mereka pada anak mereka. Apa-apa anak buat, lama-lama anak tu jadi bos dia. Bila kita tanya nak pergi mana, entahlah nanti tanya anak ni. Jadi saya rasa silapnya bukannya anak-anak yang katalah kurang adab ke apa ke, tapi ibu-ibu bapa juga cepat sangat menyerah pada anak-anak. Itu lama-lama anak-anak tu jadi bos. Memang sikap manusia, kalau kita bagi dia kuasa, lama-lama dia akan mengambil kuasa. Itu sebab yang ada hadis yang kata di akhir zaman ibu-ibu melahirkan tuannya. Bukan nak salahkan anak saja, tapi pihak ibu bapa pun kena jugalah jaga otak kita. 60 lebih tu pada kita di Asia, di negeri Asia ni macam dah tua sangat. Tapi di negeri barat orang hidup sampai 80, 90, mereka tak mau nak serahkan apa kebebasan mereka dan apa-apa pada anak. Mereka akan tanya pendapat dan minta pertolongan, tapi dia tak serah. Betul. Macam orang kita kat Malaysia ni suka sangat serah pada anak, lama-lama anak tu jadi bos kita lah. Itu observation saya lah. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama Puan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, terlebih dulu saya minta maaf lah sebab berkali-kali tadi tanya pasal surah-surah sebab saya lambat menulis Ustaz. Ustaz, minggu lepas ada mengenai dengan alam roh, alam yang kedua, ada kita nak rujuk mengenai hadis yang sahih mengenai kita berjumpa dekat alam roh tu. Apa dia Ustaz? Hadis sahih tu? Hadis tu berbunyi arwahul junudul mujannadah. Saya sebut hadis tu, saya tak bawa rujukan kat sini sebab saya akan keluarkan. Hadis tu dia bunyi arwahul junudul mujannadah. Maksud arwah itu pernah bertemu di alam roh pada satu ketika dahulu. Itu hadis dia lah. Okay. Maksud Ustaz alam roh yang alam kedua kan? Bukannya alam pertama, bukannya di alam barzah, iaitu alam bukan. keempat. Bukan. Alam barzah tu lain. Ini alam roh yang pertama sekali tu.
Sebab digambarkan macam saya bagi tahu pada minggu sebelum ni, ada satu ketika nanti kita datang dunia ni kita macam pernah bertemu dengan orang lain. Tapi tak tahu kat mana. Rupanya kita dah bertemu di alam ruh pada satu ketika dahulu. Itu arwahun junudun mujannadah. Arwah yang mana kita dah bertemu dengan dia, kita telah berbicara dengan dia, tapi kita dilupakan dengan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab perjanjian dengan Allah itu besar dan akhirnya kita masuk atas dunia, kita dipertemukan balik. Cuba ingat tak ingat begitulah. Kita nampak macam pernah jumpa tapi tak tahu kat mana. Itu dia punya kisah dia. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Sama. Baik, saya kira itu sahaja soalan dari jemaah ya. Ustaz? Okey, baik. Okay, kita boleh tutup majlis kita ini. Dan Al-Fadhil Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairul Ashraf Muhammad Nasir atas pencerahan dan perkongsian tentang perjalanan manusia itu tadi. Dan semoga kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT dalam menempuh setiap fasa kehidupan yang kita jalani. Dan insyaAllah segala ilmu yang disampaikan tadi kita dapat kongsikan bersama-sama dan dimanfaatkan kepada orang lain juga. Dan insyaAllah saya mewakili pihak pengurusan, mohon maaf jika ada salah bicara dari saya. Dan ucapan terima kasih juga kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ini dan teruskanlah berada dalam medan ilmu ini pada setiap ketika dengan program ilmiah yang menarik yang disediakan oleh pihak sahabat pecinta Al-Quran di sepanjang hari ini hingga ke penghujung jam 8 malam nanti. Dan insyaAllah bagi mendahulukan majlis ini dipersilakan Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua ahli jemaah dan sahabat pecinta Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk kita kongsikan pada hari ini. Kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Ainun. Assalamualaikum sahabat semua. Ainun. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Puan Ainun. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fine. Assalamualaikum. Puan Ainun. InsyaAllah. Assalamualaikum. Berdiri dulu. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Mohon undur diri dulu. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Puan Ainun. Sama-sama Puan Zabedah. Terima kasih Puan Zainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Zaliha. InsyaAllah. Sama-sama. Terima kasih Puan Zainul. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Puan Nara juga. Terima kasih. Terima kasih.